Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharap anak didik cikgu sihat dan terima kasih kerana terus mengikuti tutorial yang cikgu adakan. Untuk tutorial 11 ini kita akan melihat bab 5 dan tanpa membuang masa, tutorial 11 ini akan memberi tumpuan kepada beberapa topik bermula dengan perjanjian Aqabah, kemudian Madinah serta perang agak panjang untuk kita bincangkan dan melihat skrip contoh bab 5 ini. Terus saja untuk soalan 1A, katakan soalan struktur saja ni. Senaraikan perjanjian Aqabah 1. Okey. Jadi dengan begini anak-anak akan terus dapatlah untuk penandaan struktur, tidaklah struktur yang bermaksud tanpa buat ayat lah Senaraikan, namakan, apa lagi? Namakan dan juga kadang-kadang jawapan itu selalunya diiringi dengan numbering Maksud saya ada 1, ada 2 Roman, 3 Roman, begitulah. Okey, kalau begini keadaannya memang tidak ada masalah bagi pelajar, tetapi perlu diingat ada sedikit dua perbezaan sana sini Cuma selalunya perbezaan maksud saya antara 1 dan 2 Aqabah 1 dan 2 Tapi saya rasa jika anak-anak belajar, dia nampaklah jelas berbeza. Dan jarang ada 3 markah selalunya 2 markah. Okey. Jika senaraikan perjanjian Aqabah 2, kita tengok balik pelan-pelan. Kalau Aqabah 1 beriman, kalau Aqabah 2 memeluk Islam, jangan sampai bertukar-tukar. Kemudian membantu perjuangan Nabi. Untuk Aqabah 2, taat setia kepada Nabi. Tengok dia ada perbandingan serentak di situ. Beriman, memeluk, perjuangan, membantu perjuangan, dan taat setia. Kemudian yang terakhir itu menjemput Nabi. Okey. Oleh kenapa kalau di sisi yang lain anak-anak cukup masa dan kalau perlulah tambah, tak salah pun anda kata berlaku kesilapan di sana sini, barangkali di sisi tambahan ini walaupun dia minta 2, contohnya ini 2, kita bagi 3, andai kata kita tersilap, kita selamat. Sama juga ni, walaupun 2, kalau kita bagi 3 atau 4, andai kata berlaku kesilapan, so kita tidak ada masalah Okey, saya harap cukup anak-anak faham apa yang cikgu terangkan. Untuk soalan kebat, contoh soalan kebat perjanjian Aqabah, soalannya ialah kesan perjanjian Aqabah terhadap penyebaran Islam. Ini soalan kebat Terus saja kita lihat di mana markah yang kita boleh dapat. Kesan perjanjian Aqabah terhadap penyebaran Islam ialah suku Aus dan Hazraj memeluk Islam. 1 markah. Menyebarkan Islam di Madinah. Okey, bermaksud selepas dia masuk Islam, mereka telah menyebarkan Islam di Madinah. Mereka telah berjanji membantu perjuangan Nabi mengembangkan Islam. Okey, sebaik-baiknya selagi kita boleh dapatkan fakta-fakta yang tepat, kita guna fakta tepat. Jangan guna fakta-fakta yang umum dan sendiri. Mereka juga sentiasa taat setia kepada Nabi dalam menyebarkan Islam. Kita teruskan. Apabila Nabi menjadi pemimpin Madinah, ia lebih memudahkan lagi penyebaran Islam. Pemimpin Okey. Ini semua menjadi ini semua adalah kesan daripada perjanjian Aqabah terhadap penyebaran Islam. Suasana aman selepas perjanjian Aqabah di Madinah memudahkan penyebaran Islam. Di sini ada berapa isi? Yang pertama, memeluk Islam. Yang kedua, membantu perjuangan Nabi. Yang ketiga, taat setia. Yang keempat, menjadi pemimpin. Yang kelima, aman. Jadi, ada 5. Okey. Beruntunglah pada keadaan kalau selalunya cikgu jangka perjanjian Aqabah ni isi tak banyak, tetapi kalau keluar mungkin soalan struktur. Anda kata soalan struktur inilah soalan kebatnya, 4 markah. Anak-anak sebenarnya masih dapat maksimum 4 garis-garis. Okey, terima kasih. Saya harap anak-anak faham. Okey, penyebaran Islam di Madinah.
kita cuba perhalusi dulu beberapa skop yang lain. Memang tumpuan kepada perang. Walau bagaimanapun anak-anak, cikgu ingin mengajak dari skop yang berbeza sedikit. Kalau bukan soalan perang yang keluar. Antaranya ialah tentang penyebaran Islam di Madinah, ialah soalan yang berkemungkinan ialah jelaskan cara orang Arab Quraisy Mekah menentang orang Islam. Ya. Kalau di Mekah memang kita tahu, tetapi di Madinah jarang sekali kita perhalusi dan juga cuba memahami, dan dia memang tidak popular. Okey, ikut cikgu sekarang. Jawapannya, buka kurungan, cara orang Arab Quraisy Makkah menentang Islam Madinah ialah dengan mencari sokongan daripada orang Yahudi. Ini tindakan yang dilakukan oleh orang Quraisy, ya. Yahudi memang ramai di Madinah. Selain itu, mereka juga mendapatkan sokongan penduduk Arab di sekitar tanah Arab. Okey. Jadi di tanah Arab itu masih ramai lagi orang-orang Arab yang belum memeluk agama Islam, dan mereka ini cuba dipengaruhi oleh orang Arab Quraisy. Cikgu baca semula buka kurungan. Selain itu, mereka juga mendapatkan sokongan penduduk Arab di sekitar tanah Arab agar menghapuskan. Di sini cikgu nak bagi dua. Okey, yang pertama caranya ialah dengan mendapat sokongan Yahudi, kemudian penduduk Arab di tanah Arab, dan satu lagi memang dia nak menghapuskan kerajaan Islam Madinah, ya. Menghapuskan satu markah. Jadi kita dah dapat 3 di sini. Mereka turut melakukan peperangan terhadap orang Islam Madinah, dan di sini boleh dapat satu lagi markah. Dan akhir sekali contoh, sekurang-kurangnya 1 boleh diberi kalau tak ingat semua. 1 markah kita beri kepada perang Badar. Keseluruhannya, anda katalah soalan ini keluar dengan struktur lah, ya. Kalau struktur 3 markah lah, ya, katakan kita ada ekstra, ada tambahan isi. Kita lihat balik key pointnya. Yahudi 1, tanah Arab 2, menghapuskan 3, peperangan 4, Badar 5. Kalau ini situasinya, kita masih boleh dapat markah maksima 3 garis-garis. Cikgu doakan sesama pelajar-pelajar yang agak lemah jangan putus asa. InsyaAllah kita tak ada masalah untuk dapat markah yang tinggi. Sejarah tidak susah sebenarnya. Yang penting kita cuba semak kembali dan jangan melakukan kesilapan-kesilapan yang mudah lah, ya. Ni ada kesalahan ejaan. Sekali lagi cikgu tegaskan, cikgu buat live ni sebenarnya, ya. Jadi kesilapan memang tidak saya cikgu akan betulkan terus bersama anda. Untuk soalan B, bagaimanakah strategi penyebaran Islam di Madinah dilakukan? Terus saja buka kurungan. Strategi penyebaran Islam di Madinah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berhati-hati. Cikgu potong, ya, ayat ni tak berapa tepat, ya. Ada kesilapan, ya. Minta maaf, tak apa. Okey, dengan berhati-hati itu strategi Nabi yang pertama. Baginda menyusun strategi. Baginda menyusun strategi menyebarkan Islam dengan menghantar perutusan. Menghantar perutusan di situ 1 markah cikgu beri. Dan contoh Rom tu yang pertama cikgu dah beri, Parsi dan wilayah di sekitar semenanjung tanah Arab. Sebagaimana cikgu jelaskan sebelum ini, selalunya contoh hanya dapat 1, kan? Nabi juga tidak memaksa mereka memeluk Islam. Okey, jadi 1 markah. Ini semua strategi Nabi. Nabi tidak pernah memaksa, walaupun ketika di Madinah, tetapi menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai baik. Di sini sebenarnya cikgu nak bagi 3, tapi lebih baik kalau dapat kita pisah-pisah, bentuk dalam ayat sendiri lagi baik. Diplomasi 1 markah. Okey, nilai baik 1 markah. Selain itu, Nabi menyeru mereka memeluk Islam melalui warkah, ya. Nabi mengatakan warkah dan mengajak mereka memeluk agama Islam. Baginda juga mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tersebut, ya. Bukan strategi perang yang digunakan, ya. Okey, jadi bolehlah kita kira semula isinya. Berhati-hati 1, perutusan 2, Rom 3, tidak memaksa 4, diplomasi 5, nilai 6, warkah 7, dan rasa persefahaman 8. Banyak, anda kata ini selalunya pun tinggi-tinggi pun 4 markah lah, kalau soalan struktur, Kalau kita boleh dapat 8 memang
Lebih daripada mencukupi lah ya yang kita tuliskan ini. Terima kasih. Dan anak-anak, kita teruskan lagi. Ada tajuk yang ketiga berkaitan dengan Islam di Madinah yang ingin kita tumpukan dalam tutorial pusingan pertama ini. Yang pertama tadi apa? Akabah. Sebab Akabah, menyebar Islam di Madinah, kemudian perang. Di bawah tajuk perang, memang soalan ini sangat popular. Okey, tanpa memuasa, kita lihat biasanya soalan struktur, barangkali soalan sebegini ini saya cikgu akan betulkan ya. Namakan dua. Okey. Namakan dua perang antara orang Islam Madinah dengan Arab Quraisy. Cubalah ingat ya, selalunya mungkin dua markah lah. Kalau boleh ingat. Badar, Uhud pun boleh, Handak pun tidak susah untuk ingat nama ya. Dan perang Tabuk. Untuk soalan yang kedua, jelaskan prinsip perang dalam Islam. Prinsip perang dalam Islam yang pertama, tidak boleh membunuh orang yang lemah. Membunuh orang yang lemah ya. Contoh yang pertama, diberi orang tua tetapi perlu diingat berhati-hati dalam memberi jawapan. Nanti cikgu juga agak bimbang. Katakanlah markah untuk soalan perang ini, soalan struktur 4 markah ya. Jadi anak-anak nanti buat ayat, isi pertama membunuh orang lemah, isi kedua membunuh orang tua, ketiga membunuh kanak-kanak, keempat orang sakit. Bahaya ya. Sebaik-baiknya ikut bagaimana cikgu buat penandaan sekarang. Kita lihat dari pelbagai sudut. Ketika berperang, orang Islam dilarang membunuh binatang, 1 markah. Dan banyak skema kita dapati membunuh binatang dan tumbuh-tumbuhan itu bersekali. Apa maksud bersekali? Salah satu daripadanya. Nanti dalam skema barangkali dia akan buat membunuh binatang / membunuh binatang ternakan / tumbuh-tumbuhan. Bermaksud tak dapat 2 di situ. Tetapi kalau skema itu linian, barangkali boleh dapat 2 di sini ya. Tapi cikgu bagi 1. Islam juga melarang memusnahkan kemudahan awam. Kemudahan awam bagi lagi 1. Seterusnya dilarang menceroboh atau merosakkan tempat ibadat. 1 lagi. Okey, orang Islam juga tidak dibenarkan membunuh orang yang menyerah diri. Okey, orang menyerah diri tidak boleh dibunuh. Markah di situ. Dan dilarang menyeksa tawanan perang. Menyeksa 1 markah. Seterusnya, jika musuh mengaku kalah, maka kita perlu menghentikan peperangan. Okay. Ini prinsip Islam ya. Maka diberi kepada menghentikan peperangan. Tentera Islam harus memilih perdamaian. Perdamaian 1 markah. Cuba tengok ya. Anda kata 4 markah, anak-anak boleh dapat banyak ya. Membunuh orang yang lemah 1, orang tua 2, binatang ternakan 3, kemudahan awam 4, ibadat 5, dan seterusnya. Menyerah diri 6, menyeksa 7, menghentikan 8, perdamaian 9. 9 di sini kita boleh dapat Okey, 9 maksima. Kalau lah 4 manalah tahu soalan esei 8 markah. So kita pun tidak ada masalah ya. Okey, setiap perancangan berapi untuk menghadapi peperiksaan insya-Allah tidak akan menyebabkan kita ketika peperiksaan hilang akal ataupun minta maaf bukan hilang akal putus idea ya. Okey, untuk contoh soalan kebat cikgu terus saja, cikgu tak nak buang masa. Tentera Islam mengutamakan perdamaian, buktikan. Okey, cikgu buat satu soalan ringkas saja. Sebenarnya soalan ini mungkin boleh panjang tetapi temanya ialah perdamaian. Dia minta buktikan. Bagi soalan buktikan ini, jawablah dengan jawab direct to the point. Kita salin semula dulu. Okay, kita salin apa yang ditanya. Tentera Islam perlu mengutamakan perdamaian kerana Islam mengutamakan keamanan. Jangan kita tulis perdamaian itu soalan. Carilah yang memberi maksud. Mungkin sama, tak ada masalah, tetapi bukanlah maksudnya sama Okey. Perkara ini, minta maaf ada 2 E di situ, potong 1 Perkara ini penting untuk menghalang kezaliman dari berlaku. Menghalang kezaliman 1 markah ya. Okey, dalam hal ini tujuan perang dalam Islam ialah mempertahankan diri ya. Sekiranya musuh Islam inginkan perdamaian kita boleh markah, itu soalan. Maka umat Islam perlu memilih perdamaian bagi mengelak pembunuhan. Okey.
Di sini sebenarnya tak salin soalan memilih itu sebenarnya satu isi kita teruskan. Dan sebenarnya mengelak pembunuhan ini pun boleh dapat satu isi. Maksudnya tak sama. Memilih perdamaian satu hal, mengelak pembunuhan pun satu hal. Misalnya, contoh juga boleh diberi markah, tawanan perang tidak dibunuh, sebaliknya dibebaskan jika berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam membaca. Jadi kalaulah ini 4 markah, kita sebenarnya lebih jangkakan soalan struktur. Tapi bersedia jugalah, mana tak tahu soalan esei. Tapi isi yang kita dapat pun sekarang agak banyak. Okey, yang pertama keamanan, yang kedua kezaliman, yang ketiga mempertahankan diri, yang keempat memilih perdamaian, yang kelima mengelak pembunuhan, dan yang keenam 10 orang kanak-kanak Islam membaca. 6 markah, maksima 4 garis. Okey, cikgu harap anak-anak yakin dan confident dengan soalan ini. Okey, kita hentikan di situ. Tutorial kita akan bersambung nanti, bab 6 tingkatan 4 di lain hari. Dan itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.